Korang tengok enjin kereta aku naik pula. YouTube, Assalamualaikum and welcome to my channel. Hairi Adam here. Okay, untuk hari ni, untuk video kali ni aku tak ada buat pasal motor. Tapi sebelum aku teruskan video untuk kali ni, so jangan lupa tekan button subscribe, okay? Okay, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada semua subscriber dan viewer-viewer aku. Dan pada hari ni, aku nak share dengan korang satu masalah yang aku hadapi dekat kereta aku ni. Okay, masalah yang aku hadapi dekat kereta aku ni, so kalau korang nak tahu, kereta kelisa lah So kereta kelisa, masalah yang aku hadapi adalah temperature tak naik. Ada orang kata temperature tak naik, bagus lah. Jangan temperature tinggi, temperature tak naik, bagus lah. Maksudnya enjin tak panas. Sebenarnya benda ni silap So bila temperature tak naik ni, so korang tak tahu enjin korang tengah overheating ataupun tidak. Itu adalah satu masalah kalau temperature tak naik. Okay, macam mana aku boleh kena temperature tak naik ni? Okay, aku cerita daripada awal lah So pada awalnya actually aku pun tak perasan sebenarnya. Tiba-tiba aku sampai rumah, aku punya radiator yang lama tu dah blow up. So dah blow up. So memang aku sampai parking ngam-ngam kat rumah, memang berasap lah kereta aku. So aku esoknya aku buka, and then aku dapati cap radiator tu. So yang biasa yang original ni, biasa tu ada hitam kan melatas tu. So dah terbuka dah. So orang cakap air dah tendang dan radiator dah pecah lah senang cakap. Okay, and then aku decide untuk tukar radiator sat. Radiator sat yang aluminium tu. And then aku dah tukar, aku tukar sendirilah. Aku dah tukar apa semua. Aku dapati temperature aku masih lagi tak naik. Lepas aku dah tahu temperature aku tu tak naik, and then aku decide untuk tukar temperature sensor dengan thermostat. Okay, once aku tukar temperature sensor dengan thermostat ni, dia naik tapi lambat, dalam 1 jam lebih macam tu. Aku bawa, aku pusing Desaru apa semua, aku pusing Tanjung Malau malam tu, baru sampai rumah baru temperature aku naik. Memang lambat lah. So jadinya aku masuk dalam grup Kelisa, grup Kelisa, adalah grup Kelisa. So aku ada letak link kat bawah nanti. So grup Kelisa, so ada pada yang tu dia cakap dengan aku, disebabkan aku pakai radiator sat, aku kena tukar cap radiator ke 1.1. So jadinya aku dah tukar ke cap radiator 1.1, and then everything okay. But suddenly after 2-3 hari, aku perasan temperature aku kadang naik kadang tak naik. Ini pun masalah juga. Sebab aku perasan bila temperature aku naik, baru kipas radiator aku berpusing. Kalau temperature aku tak naik, kipas radiator aku tak berpusing. So akan menyebabkan overheating, dan kemungkinan akan blow up lagi lah aku, mungkin kan. So jadi aku dah buntu, aku tak tahu nak buat apa. So jadi hari ni aku nak pergi ke bengkel yang aku selalu pergi, dekat sebelah tempat kerja lama aku. Sebab aku dah telefon orang bengkel dulu. Orang tu cakap dekat aku, ada 2 kemungkinan lah. Sama ada meter aku rosak ataupun soket sensor aku dah problem. So jadinya aku tak tahulah mana satu yang problem. Jadinya aku nak pergi kedai dia, nak pergi check dululah. Dan satu lagi masalah yang aku hadapi dekat Kelisa aku ni, engine leaking lah. Head cover dah leaking. So semalam aku nak try check coil plug punya ni, dan aku notice yang aku punya tempat plug tu dah penuh dengan minyak hitam. So aku tak nak cakap banyak lagi. So aku nak pergi dekat bengkel tu sekarang, dan kita jumpa kat sana nanti. Korang tengok enjin kereta aku naik pula. Okay, actually aku nak rakam tadi. Sebenarnya temperature aku nak tunjuk dekat korang. Dah lebih kurang 45 minit aku bergerak, enjin kereta aku hidup, tak naik, dan ni baru naik. Aku
pun tak tahulah kenapa ini baru naik. Sebenarnya niat aku nak rakam sebab tak naik lagi tadi. Ngam-ngam aku buka kamera dia naik. Dia tahu-tahu je macam aku nak rakam. Lepas tu dia naik, dia terus naik terus macam itu tau. Dia bukan naik sikit-sikit tau. Dia terus naik sampai dia punya peak sampai situ. Sampai situ lah peak dia. Orang cakap temperature ideal lah kot dekat situ. Dia akan naik sampai situ je. Okay guys, so sekarang aku dah sampai dekat bengkel yang aku nak pergi tu. So aku tengok macam banyak sangat kereta. Aku akan keluar dulu. Aku tanya dia pukul berapa boleh buat kereta aku. Tak ada keluar apa-apa? Tak ada keluar apa-apa. Ini pun naik tadi. Aku dari rumah sampai dekatnya mana tu, Pasar Borong tu kan. Baru naik tu temperature. Apa yang kita tengok ni? Baru keluar apa-apa? Tak detect Memang dia kalau sensor ada masalah dia memang ada keluar. Oh. So kalau macam ni meter problem. Okey. You ada jumpa apa-apa temperature naik ke overheat ke? Sebelum ni overheat. Aku punya radiator dah tendang. So aku dah tukar radiator baru. Tak ada masalah lah. Aku perasan tu lah temperature lambat naik. Tu je. Tapi dekat sistem tak ada masalah apa-apa. Dia kadang kan, dia bila dia naik tu kan, dia bukan naik sikit-sikit tau. Dia terus naik, terus laju sap, terus sampai parat tu tadi. Juga. Dia macam itu. Satu lagi aku perasan tau. Semalam aku tengok kat sini. Aku punya plug dah penuh minyak. Oh, penuh minyak. Ini dia punya kasih rosak. Aku nak kena tukar. Tapi ini cleaser dia jual dengan ni walkover sekali. Cuma satu set lah. Dia punya seal. So kalau tu berapa tukar? Kalau barang kita punya memang cheap dulu lah tu. Cuba check. Tapi dia punya temperature ada naik lebih separuh tak? Tak ada. Tak ada lah. Tak ada. Dia memang suku gitulah. Dia bila tak naik kan, dia tak naik terus. Bila dia naik, dia terus pergi situ. Dia bukan naik sikit-sikit. Dia sampai sini saja. Tapi ada masa tak naik terus. 1 jam jalan pun tak naik. Itu kena check dia punya meter lah. Tapi dekat sistem memang tak ada apa-apa. Dekat sistem pun dia ada keluar. Sepatutnya kalau sensor problem kat sistem ada keluar lah. Tapi sebab aku perasan kalau kalau temperature tak naik, kipas memang tak nak pusing. Jaga. Ini mungkin aku plan untuk tukar valve cover je. Valve cover ni aku tengah check aku berapa. So masalah temperature tak naik ni, naik lambat ni tak dapat asal lagi. Sebab tadi aku dah bengkel tu dah check pakai komputer. So tak ada masalah. Jadinya hari ni aku decide untuk tukar valve cover lah. Valve cover aku memang dah teruk, ada leaking mana-mana dah leaking. Ni aku bawa cuci dah keluar minyak balik. So aku nak tukar valve cover hari ni. So dia cakap dengan aku 220. Aku malah nak tukar dengan aku on dia. Sebab aku tahu harga valve cover ni berapa je pun sebenarnya. Actually aku plan banyak lagi projek kat kereta ni sebenarnya kan. Aku nak spray baru. Nak tengok kan kereta aku ni ni kena langgar dengan budak motor. Ni bawah ni dulu pusing masuk gaung. Makan bawah. So ni ni kemek-kemek ni semua kena langgar motor. Sebelah sini tu ada kena langgar motor juga. Ni sebelah sini ada kena langgar motor juga. Tapi dah ketuk. Tapi masih menggerutu lah sebab aku tak sini.
Okay guys, so untuk hari ni untuk masalah temperature aku tak naik masih lagi tak dapat nak diselesaikan. Sebab tadi pun orang bengkel tu dah check pakai komputer apa semua. So memang tak ada masalah, everything tak ada masalah. So sensor masih lagi detect apa semua, memang tak ada masalah. Dan aku pun tak tahu kereta ni kenapa bila dekat bengkel tu temperature tu elok je. Aku kadang pening tak. Padahal sebelum tadi kan aku ada cakap yang aku nak rekod kan, sebab temperature tak naik lagi lah. Lepas 45 minit macam tu, tiba-tiba yang tu naik terus elok terus sampai sekarang. Aku pun tak tahu kenapa. So jadinya tadi aku tukar valve cover. Aku tukar minyak hitam, tukar minyak gearbox. Aku buat apa lagi tadi? Oh, tambah gas aircon. So total tu semua adalah RM470. So adalah cek-cek benda lain sekali tu. So aku suruh dia cek. So total RM470. Aku actually valve cover tu aku dah tahu dah harga dia berapa sebenarnya. Sebenarnya bagi aku untuk valve cover 220 tu macam tak tahulah murah ke mahal siap upah pasang. So kalau korang rasa mahal ke, korang rasa okey ke, korang boleh komen dekat video aku ni. Untuk gas RM40 bagi aku biasalah kot. Bagi aku biasalah kot untuk RM40 tu. And minyak hitam, minyak gearbox RM170. So bagi aku murah sebab aku ada tanya tempat lain tukar minyak hitam 200.5. Mungkin bergantung pada harga minyak hitam lah kot kan. So kesudahannya aku tak dapat lagi nak selesaikan masalah temperature aku ni lambat naik. Sometimes. So aku akan pantau lagi lah temperature aku ni. So benda ni macam penyakit misteri lah sebenarnya. Sebenarnya macam penyakit misteri lah. Dan bila datang berubat dia elok je kan. Bila balik dia jadi balik. So memang susah sikit lah. Aku tak tahulah sama ada meter aku ni problem ke apa ke. Aku tak sure. So jadinya aku akan pantau balik lah. Okay, untuk next project kereta aku ni, aku plan nak tukar clutch ataupun class. Orang Melayu panggil class, kalau Mak Saleh panggil clutch. So aku plan nak tukar clutch sebab kereta aku ni aku rasa ada clutch slip. Clutch slip. Dia ada clutch slip sebab bila aku masuk gear 5 kereta aku akan mendak, dan bila gear 1 tu ada masa dia mendak dulu baru dia pergi. So berat lah, kita rasa berat. So gear 5 tu senang cakap, kalau dulu kereta aku ni senang cakap kalau nak 16 tu main-main je lah. Sekarang nak sampai 14 pun ya Allah, macam pakai enjin ni lah 500cc. So memang aku rasa mungkin kat situ, sebab tadi pun aku dah check untuk kelas tu. So orang bengkel tu pun dah test kereta aku. So jadinya dia cakap pun memang kemungkinan kelas slip. Sebab dulu aku tukar, actually sebenarnya elok je kereta aku. Once aku tukar kelas tu, aku pergi dekat satu kedai ni lah. So aku tak nak bagi tahu lah kedai mana. So bila aku tukar tu, kereta aku terus meragam sampai sekarang. Sebab benda baru tukar kan. So aku ingat macam benda tu, yelah dulu macam bodoh-bodoh lagi kan main kereta kan, mana tahu sangat. So sekarang ni memang aku plan nak tukar kelas lah. So aku dah tanya orang bengkel tadi. So tukar kelas, tukar timing belt apa semua, belt tu, water pump, and then oil seal apa-apa semua dekat gearbox. And dia cakap dengan aku kos tu lebih kurang 1,800. Aku tak tahu sebenarnya kos tu murah ke mahal. Tapi kalau korang ada pengalaman tukar kelas dengan everything apa tu semua, so korang boleh try komen dekat bawah kat video aku ni So aku nak tahu juga berapa harga yang sepatutnya. Dan kalau korang ada mana-mana bengkel yang korang nak suggest dekat aku kan, tapi area Johor je So kalau area luar daripada Johor ni, aku susah sikit lah nak pergi. So kalau korang ada bengkel-bengkel yang korang nak recommend ke, korang boleh
komen dekat aku punya video ni, okay? So aku rasa sampai sini je lah video aku untuk hari ni. Apa pun, terima kasih kepada korang semua yang menonton video aku ni. See you in the next video. Assalamualaikum.